Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa la yasihhu iqtida'uhu biman taqidu butlana salatihi. Tidak sah menjadi makmum kepada orang yang diiktikadkan solatnya tu batal. Dia yakin imam tu solat dia batal, jadi tak sah kita jadi makmum kepada orang tersebut. Ka syafi'iyyin iqtada bi hanafiyyin massa farjahu. Contoh seperti orang mazhab Syafi'i menjadi makmum kepada orang mazhab Hanafi yang dia nampak diketahui dengan yakin telah menyentuh farasnya. Ikut mazhab Hanafi tak batal. Masalahnya orang mazhab Syafi'i itu dah nampak ataupun dah mengetahui dengan yakin. Menurut mazhab Syafi'i batal sentuh kemaluan. Jadi kalau seorang tu mengetahui dengan yakin orang yang dia nak ikut jadi imam tu telah melakukan sesuatu yang membatalkan solat, tak kira walaupun mazhab sekalipun, imam tu tetap dia tak boleh ikut lah. Lian la in iftasada, tidak pada orang yang berfasad. Mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi, fasad tu membatalkan solat sebab dia akan menjadikan darah keluar dan mengalir. Menurut mazhab Hanafi, kalau keluar darah mengalir maka batal wuduk, tapi kalau keluar tak mengalir tak batal. Kalau kebetulan orang mazhab Hanafi tu dia jahil kan, tak tahu perkara membatalkan wuduk, dia pun berfasad, buat rawatan belah urat sehingga keluar darah. Urat pembuluh kan, bukan urat nadi. Urat nadi darah dia mancut, pembuluh ni darah dia mengalir lah keluar. Jadi lepas dia berfasad tu, dia terus solat jadi imam. Sedangkan ikut mazhab Hanafi batal lah tu. Menurut mazhab Syafi'i tak batal. Jadi orang mazhab Syafi'i tengok orang ni lepas berfasad tak ada wuduk, dia terus solat jadi imam pula tu, sah ke tidak? Jawapannya sah, kerana menurut mazhab Syafi'i orang yang berfasad atau orang yang keluar darah tidak membatalkan wuduk. Sah dia jadi makmum kepada orang tersebut walaupun menurut mazhab Hanafi orang tu dah batal. Begitulah, ikut keyakinan orang yang mengikut ataupun makmum, keyakinan makmum. Dia nampak orang tu melakukan ataupun telah berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk, maka tak boleh ikut. Gitulah. I'tibaran bi'atiqadi al-muqtadi, mengikut kepada keyakinan orang yang menjadi makmum tersebut. Wa ka mujtahidaini ikhtalafa fi ina'aini minal ma'i tahirun wa mutanajjisun. Begitu juga dua orang yang berijtihad, yang berbeza ijtihadnya pada dua bekas air, satu najis, satu suci, satu najis. Jadi orang yang kedua-duanya meyakini air yang ada pada dia tu suci kan, A dan B. Jadi orang A dia ambil satu bekas, dia ada dua bekas tu satu suci satu najis, tapi tak tahu mana satu suci mana satu najis. Jadi A ambil satu bekas kerana dia yakin itu bekas suci, B pula ambil satu bekas kerana dia yakin bekas itu suci. Jadi A yakin, B yakin suci, airnya suci. Jadi kedua-dua A dan B sah wuduknya dan sah solatnya, tapi A tak boleh ikut B kerana A yakin bekas dia yang suci, maka bekas B najis. Jadi tak sahlah wuduk dan tak sah solatnya lah kalau begitu. Jadi dia tak boleh ikut B, sekalipun B tu yakin bekas dia suci dan sah solatnya, tapi A tak boleh ikut B. Begitu juga dengan sebaliknya, B sah solatnya tapi tak boleh ikut A sebab dia yakin
air pada bekas dia tu yang suci, maka air pada bekas A tu tak suci, tak sah wuduk A, maka B tak boleh ikut A, kan? Kerana mereka berdua tak tahu mana satu bekas yang suci, mana satu bekas yang najis. Jadi sah solat masing-masing, cuma tak sah ikut mana-mana satu daripada kedua mereka. A tak boleh ikut B jadi imam, B tak boleh ikut A jadi imam, kerana masalah pada keyakinan sah tak sah imamnya tu. Fa in ta'addada at-tahiru sahha iqtida'u ba'dihim bi ba'din. Jika ada banyak bekas, yang tadi itu 2 bekas kan, no choice. Tapi kalau ada banyak bekas, maka sahlah sebahagian orang tadi itu ikut sebahagian yang lain. Kata adalah 1, 2, 3 orang dia nak berwudu, ada 5, 6 bekas, tapi mereka telah dibagi tahu tak semua bekas tu suci, ada satu bekas yang najis, kan? Tapi bekas tu banyak, tak tahu mana satu. Jadi katalah ada 3 orang, contohlah, atau 2 atau 3 orang. Jadi mereka pun berwuduk lah dengan mana bekas tersebut. Jadi semua mereka sah wuduknya kerana mereka semua tu mengambil bekas dengan keyakinan bekas itu suci, maka sahlah wuduknya. Kemudian boleh tak mana-mana daripada mereka bertiga tu jadi imam kepada di kalangan mereka sendiri, yang 3 orang tadi tu? Jawapannya sah mengikut sah menjadi makmum sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Sah dia jadi imam, orang lain boleh ikut. Sebab apa? Bekas tu banyak. Jadi 3 orang ambil satu seorang, jadi 3 bekas. Kalau bekas tu ada 5 atau 6, maka ada balance lagi 2 atau 3 bekas lagi. Boleh jadi yang bernajis tu bekas yang ada balance tadi tu. Jadi sah ikut siapa saja di antara mereka bertiga tu sebagai imam. Malam yata'ayyan ina imamin lin najasati, selagi mana tidak dapat dipastikan bekas air yang digunakan oleh imam itu bernajis. Okey. Sah kerana apa tadi? Ada balance lagi bekas air itu tadi, boleh jadi najis tu pada air yang tidak digunakan, dalam bekas yang tak digunakan. Itulah. Berbeza dalam keadaan yang kedua di bawah ni. Falau istabaha khamsatun min aniyatin fiha najisun ala khamsatin fadhanna kullun taharata ina'in minha. Berbeza kalau ada 5 orang, istabaha khamsatun min aniyah, ada keraguan pada 5 bekas. Fiha najisun, salah satu bekas tu ada najis. Ada 5 bekas, salah satunya ada najis, dan tak tahu mana satu. Kemudian dia diragukan, ada khamsatin, diragukan oleh 5 orang. Artinya ada 5 orang, kemudian dia nak berwuduk, dia tengok ada 5 bekas air. Ngam-ngam lah, 5 dengan 5 kan. Cumanya ada tasyabuh. Salah satu daripada bekas air tu ada orang beritahu bernajis, tapi tak tahu mana satu. Ini 5 lawan 5. Yang di atas tadi tu bekas banyak, tak ada masalah lah. Yang di bawah ni ngam-ngam. Cuma salah satu bernajis. Fadhanna kullun, maka macam-macam ambil satu bekas menurut keyakinan dia suci, kan? Maka setiap orang mengambil satu bekas air yang dia yakini bekas tu suci, maka fatawadda'a bihi, dia pun berwuduk, masing-masing berwuduk dengan bekas yang mereka ambil. Wa ammal baqin fi salatin minal khamsi, maka mereka pun mengikut
salah seorang daripada mereka, yang 5 orang tadi tu, jadi makmum kepada salah seorang daripada mereka, atau dalam arti kata lain, salah seorang daripada mereka jadi imam. Ada maktamma bihi akhiran, jika yang menjadi imam tu orang yang akhir, orang yang kelima berwuduk, jadi siapa yang last kali berwuduk? Kalau orang yang last tu, orang paling last berwuduk tu jadi imam, ada, maka kena ulang balik solat. Semua orang batal solat dia, kerana orang pertama okey dah, dia yakin, kedua, ketiga, keempat semua yakin. Jadi daripada 5 bekas tu ada satu yang dikira najis, yang diyakini najis, salah satu, tapi tak tahu mana satu, maka ketika itu yang dikira bernajis menurut sangkaan ialah yang terakhir tu. Siapa dulu dia lepas kan. Tapi solat orang kelima tu sah, cumanya dia tak boleh jadi imam saja. Jadi kalau orang yang pertama sekali wuduk tu dia jadi imam, sah lah. Yang kedua, ketiga, keempat sah. Orang yang kelima tak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, habis semua orang batal solat dia, kan. Sebab sebagai ihtiyati, kemungkinan dia berwuduk dengan air yang tidak suci, kemungkinan je, tak ada keyakinan pun. Jadi atas kemungkinan itulah, maka yang lain tu tak boleh ikut dia sebagai imam, walaupun solat dia sah, solat orang kelima tu sah. Wala yasihu iqtida'uhu bimuqtadin, wala yasihu iqtida'uhu bimuqtadin, tidak sah menjadi makmum kepada orang yang menjadi makmum juga. Orang sembahyang berdua kan, orang sembahyang berdua, seorang makmum, seorang imam. Jadi makmum tu dia duduk jauh daripada imam dia, jadi macam ke sembahyang seorang. Jadi datang orang kemudian pergi ikut pula orang yang solat menjadi makmum tadi tu, maka tak sah lah. Tak sah, solat dia batal lah. Wala biman talzamahu i'adatun kamutayammimin libardin, tidak sah juga ikut jadi imam, tidak sah menjadi makmum kepada orang yang wajib qada semula solat dia. Dia solat tapi solat hormat waktu, jadi tak sah ikut orang tersebut menjadi imam. Orang yang solat ikut orang yang solat menghormati waktu tu tidak boleh jadi imam, tak sah. Kata kamu tayammimin di bardin, contohnya seperti orang yang tak mampu untuk berwuduk dengan air kerana kesejukan, terutama orang negeri salji. Jadi dia tak boleh nak berwuduk, jadi bertayamum lah. Tapi dia kena qada balik lah solat tu. Sah solat dia ketika itu, tapi kena qada balik. Sebab dia bukan sakit, dia cuma tak tahan sejuk saja. Dia kena solat juga. Namanya solat menghormati waktu, sebab tayamum tu tidak sah. Tayamum tidak sah. Tapi dia kena solat juga walaupun tidak ada wuduk, dan dia solat dengan tayamum sebagai solat hormat waktu. Kalau dia mati, dia tidak kena azab lah atas meninggalkan solat. Cumanya bila dia dah boleh berwuduk, dia kena qada balik solat dia dengan tayamum tersebut, dan dia tak boleh jadi imam. Orang yang jadi imam kepada orang yang bertayamum tanpa ada sebab yang telah ditetapkan oleh syarak, maka tidak sah orang yang mengikut dia sebagai imam. Baik, wala yasihu an ya'tama zakarur rajuli aw sabiyyin aw sabiyyu mumayyizin wala khunsa muskilin bi unsa mra'atin. Tidak sah mengikut imam, tidak sah menjadi makmum lah lelaki dewasa, zakarul rajul, lelaki yang dewasa,
ataupun sabi, kanak-kanak yang mumayyiz, dan tidak juga khunsa muskil, pondan dua jantina, mengikut menjadi makmum kepada unsa imra'atin, perempuan dewasa. Tak sah. Tiga golongan tadi tu, lelaki, kanak-kanak dan juga pondan dua jantina, mengikut imam perempuan dewasa. Au sabiyah mumayyizah, ataupun mengikut imam kanak-kanak perempuan yang mumayyiz. Wala khunsa muskil. Dan tiga orang tadi tu, tiga golongan, lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki yang mumayyiz dan khunsa muskil, tidak sah juga mengikut khunsa muskil. Jadi khunsa muskil pondan dua dan jantina pun tak boleh jadi imam sesama khunsa ataupun pondan dua jantina. Li'anna al-unsa naqisatun anir rajuli, kerana perempuan dia ada kekurangan berbanding lelaki. Wal khunsa al ma'mum yajuzu ayyakuna zakaran wal imamu unsa. Manakala khunsa, pondan dua jantina yang menjadi makmum, mengapa khunsa muskil tak boleh jadi imam kepada khunsa muskil juga? Kerana khunsa muskil yang menjadi makmum itu boleh saja dia kemungkinan juga dia adalah lelaki, manakala khunsa muskil yang jadi imam tu boleh jadi perempuan. Jadi sebab tak tahu kan, tapi dia sebenarnya hakikatnya dia sama ada lelaki atau perempuan. Masalahnya sekarang ni alat jantinanya, alat kelaminnya kedua-duanya berfungsi. Itu sebab dia muskil. Jadi oleh kerana tak tahu dia tu sebenarnya lelaki atau perempuan, maka tak boleh mana-mana daripada khunsa muskil tadi tu jadi imam kepada khunsa muskil yang lain. Tapi perempuan boleh ikut khunsa muskil, lelaki tak boleh ikut. Sebab tak tahu. Takut nanti kalau lelaki ikut khunsa muskil, takut khunsa muskil tu perempuan. Itulah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaflaha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan pemimpin mereka perempuan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah, wala ya ummanna imra'atun rajulan. Menurut riwayat Ibnu Majah pula, jangan sekali-kali perempuan jadi imam kepada lelaki. Wa yasihhu iqtida'u khunsa bi banat unusatahu bimra'atin, dan sah jika khunsa muskil itu menjadi makmum, khunsa muskil yang telah pasti dia sebenarnya perempuan, walaupun alat kelaminnya dua, tapi sebenarnya dia perempuan, maka dia sah menjadi iqtida', menjadi makmum kepada imam perempuan. Wa rajulun bi khunsa banat zukuratuhu, dan sah lelaki menjadi makmum kepada khunsa muskil yang telah dipastikan sebenarnya dia adalah lelaki, ma'al karahati, tapi hukumnya makruh. Qalahu al-Mawardi, seperti yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi. Wa tasihhu qudwatul mar'ati bil mar'ati wa bil khunsa. Okey, habis. Dan sah menjadi makmum, orang perempuan menjadi makmum kepada orang perempuan, imam perempuan, dan menjadi makmum kepada imam khunsa muskil, dua jantina. Okey, kama tasihhu qudwatur rajuli wa ghairihi bir rajuli, seperti mana sah menjadi makmum, orang lelaki menjadi makmum kepada orang lelaki lain. Sah orang lelaki dan selain orang lelaki,
Selain lelaki siapa? Perempuan dan khunsa muskil lah. Menjadi makmum kepada imam lelaki. Fayatalakhas min zalika tis'u suwarin. Okey, maka dapat diringkaskanlah daripada gambaran tadi itu, ada 9 gambaran, 9 situasi. Khamsatun sahihatun, 5 situasi sah menjadi makmum, sah ikut orang yang tertentu tadi tu. 5 keadaan. Wahia qudwatu rajul birrajulin, orang lelaki menjadi makmum kepada orang lelaki, imam dia lelaki. Yang kedua, khunsa birrajulin, pondan dua jantina ikut imam lelaki. Okey. Okey. Yang ketiga, perempuan, imra'atun birrajulin, perempuan jadi makmum kepada orang lelaki. Okey. Yang keempat, imra'atun bi khunsa, orang perempuan jadi makmum kepada imam khunsa, pondan dua jantina. Yang kelima, imra'atun bi imra'atin, perempuan ikut imam orang perempuan. Maka sah iktidak dia lah, sah dia punya makmum. Ya, sekarang ni kita tengah bicara tentang solat makmum. Sekali dengan imam sekali lah ada kaitan, tapi fokus kepada makmum lah dulu. Imam akan datang. Okey, 5 situasi sah. Wa arba'atun batilatun, 4 situasi lagi tak sah, batal. Batilun, batil dengan batal tak sama. Batil tak sah. Batal tu dia mula-mula sah, tengah jalan dia batal kan, itu batal. Kalau batil ni daripada awal lagi tak sah. Jadi 4 keadaan yang batil. Wahia qudwatu rajul bi khunsa, lelaki menjadi makmum kepada pondan dua jantina khunsa muskil. Wa rajulun bi imra'atin, lelaki dewasa menjadi makmum kepada perempuan, kan. Yang ketiga, khunsa bi khunsa, khunsa muskil menjadi makmum kepada khunsa muskil juga. Yang keempat, khunsa bi imra'atin, khunsa muskil menjadi makmum kepada imam perempuan. Perempuan jadi imam, khunsa jadi makmum. Tak sah juga, tak sah. Sebab boleh jadi khunsa muskil tu lelaki, sebab tak dapat dipastikan jantina dia, sebab tu lelaki tak sah. Okey, habis. Wala yasihhu ayya tamma qari'un wa huwa man yuhsinul fatihah bi ummiyin amkanahu at-ta'allum amla. Tidak sah mengikut imam ataupun menjadi makmum, tidak sah menjadi makmum orang yang qari, yang boleh membaca, iaitulah orang yang bagus bacaan Fatihahnya, betul bacaan Fatihahnya. Dia ikut orang ummi, orang yang tak boleh membaca. Sama ada orang tak boleh membaca tu tadi tu, dia ada kesempatan belajar ataupun tidak ada kesempatan belajar. Yang penting dia tak boleh baca Fatihah. Dia baca Fatihah lintang pukang, kan. Tak kira lah dia nak belajar ke, dia tak nak belajar ke, dia belajar habis tak habis ke, yang penting bacaan dia tak betul, bacaan dia salah. Maka tak sah ikut, itu tak sah ikut. La yasih. Wal ummiyu, orang ummi itu ialah man yakhlu biharfin takhfif musyaddadin. Maksud orang ummi tu, orang tak boleh baca tu, ialah seperti orang yang bila baca salah, seperti tercicir satu huruf. Contohnya, huruf tu ada sabdu, huruf tu ada sabdu, berartinya ada dua huruf bertindan, kan. Tiba-tiba dia tak baca sabdu tu, berarti dia telah buang satu huruf. Contohnya iyyaka, dia ada dua huruf ya yang bertindan, tapi bila dia baca iyyaka tak ada sabdu, iyyaka jadi iyyaka. Jadi itu berarti dia telah buang satu huruf. Maka tak sah lah solat imam yang macam tu, kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak tekan sabdu tu, maka tak sah.
ikut imam yang macam tu. Dia kena baca iyyaka na'budu wa iyyaka, ada sabdu lah. Sebab ada dua ya bertindan, sebab tu ada sabdu. Waladdallin, tapi dia baca waladdallin, tak ada sabdu waladdallin. Jadi itu tak sah baca Fatihah begitu, dan tak sah dia jadi imam, tak sah orang ikut dia, batal solat makmum. Bi alla yuhsinuhu, iaitulah dia bukan apa, cuma dia sebut tu tak betul-betul kan. Kalau sabdu tu tak dengar sabdu dia. Biasa orang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak jelas kan. La yuhsinuhu, jadi tu dikira ummi ya. Dia tak reti baca, dia tak reti baca, tak sah ikut dia jadi imam. Contoh ummi tu lagi ialah ka art, bimusannah art, ada satu art, ini art. Art tu maksudnya wahwa man yudrimu bi ibdal fi ghairi mahallil idgham, tempat yang tak ada sabdu disabdukan. Idgham ni bertindan, dia tindankan huruf, kemudiannya dia tukar, dia ibdalkan huruf yang dia idghamkan tu. Jadi ibdalnya dia ada 3 hukum. Ibdal huruf idgham, ibdal huruf idgham ni ada 3. Satu yang wajib ibdal, wajib kita tukar bunyi huruf tu. Kedua yajuz ibdal. Ketiga imtina' ibdal, dilarang tukar. Kalau tukar nanti berubah dia punya makna kan. Yang wajib ibdal tu pada idgham ialah contoh min rabbihim, dia tak boleh baca min rabbihim. Jadi ra tu diidghamkan ke dalam nun, ditindankan ke dalam nun, jadi tukar bunyi nun tu bunyi kepada bunyi ra. Jadi tukar tu nama ibdal, wajib tukar. Jadi min rabbihim jadi mir rabbihim, tukar ibdalkan nun tu kepada ra, itu wajib ibdal. Tapi kalau pada tempat yang mumtani', yang imtina' ibdal, tak boleh tukar, dia tukar, maka dia kira ummi ya. Dalam Fatihah tak ada kot, insya-Allah tak ada lah ni. Arat pada Fatihah tak ada, tapi pada surah lain, ayat yang lain banyaklah ibdal yang dilarang. Kalau sesaja maka berdosa lah. Bi khilafihi bila ibdal, berbeza kalau dia idgham tapi tak ada ibdal. Itu tak adalah sampai membatalkan solatnya kan. Ka tasydidil lam au al-kaf, contoh letak sabdu pada lam, letak sabdu pada kaf pada kalimah malik yaumiddin, jadi malik yaumiddin atau malik yaumiddin. Asalnya malik yaumiddin, dia baca malik yaumiddin. Itu satu, lam tu letak sabdu kan, ataupun malik yaumiddin, ka tu disabdukan. Jadi ibdal macam tu tidak membatalkan solat. Wa aslagh bi musallasah, aslagh wa huwa ma yubdilu harfan. Aslagh bukan al-sagh, al-sagh bukan al-tagh. Jadi sa jadi al-sagh. Apa al-sagh? Orang yang mengubah huruf. Bi ayati bi ghairihi badalahu, iaitulah dia ubah huruf jadi huruf lain. Ka an yati bi musallasah badala sin, fayaqulu
mustaqim. Contoh kalau dia tukar huruf sin kepada huruf sa. Sin tak ada titik, jadi tukar kepada huruf sa ada titik, 3 titik, musallasah. Jadi bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, asalnya mustaqim, tapi dia baca ihdinas siratal dia jela lidah, mustaqim. Ada orang yang susah susah sebut huruf sin ni, memang ada. Dia sebut sin tu kepada sin. Ada, lelaki perempuan memang ada. Saya pernah jumpa dan agak susah nak perbetulkan sebutan dia. Orang macam ni kalau dia memang susah, dia sahlah solat sendiri, tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, batal habis semua solat orang lain. Ihdinas siratal mustaqim, batal lah solat makmumnya. Solat dia mungkinlah sebab dia uzur kan, dia pelat. Tapi sebenarnya boleh je kalau dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Sebab saya pernah berjumpa orang macam tu, beberapa orang. Fa in amkana al-ummiyu at-ta'allum wa lam yata'allam lam tasih salatuhu. Tapi dia kalau dia boleh belajar, amkana, ada orang nak ajar pun dan dia pun banyak masa nak belajar, wa lam yata'allam, tapi dia tak nak belajar, maka tak sah solat dia. Solat dia pun tak sah. Dia tahu dia tu baca tak betul, tapi dia tak nak belajar sebab yalah ego kan, malu. Dia kata malu, sebenarnya ego. Tak sah solat dia. Wa illa sahat. Tapi kalau tak ada orang nak belajar, tak ada siapa yang dia boleh percaya dan dia pun susah nak belajar, tak ada kesempatan, macam-macam lah halangan dia tu, maka sah solatnya sendiri sah, tapi orang tak boleh ikut dia. Ka iktidaihi bi musallasihi fima yakhlu bihi. Seperti contoh sah solat kalau dia tak ada kesempatan belajar, maka sah solatnya seperti dia mengikut imam yang sama pelat macam dia juga. Kalau sama-sama ihdinas siratal mustaqim, sama-sama mustaqim, sama-sama pelat, maka kedua-duanya sah lah. Kalau kedua-duanya tu tak ada kesempatan untuk belajar. Tapi kalau ada kesempatan nak belajar, ada orang nak ajar, orang mesti dia nak ajar tapi dia tak nak belajar kerana sebab yang biasa sombong lah kan, ego kan, maka tak sah. Kedua-duanya tak sah solat sebab tak nak belajar dalam keadaan ada kesempatan. Wa kuriha al-iqtida' bi nahwi ta', makruh mengikut orang yang makruh menjadi makmum kepada orang yang ada masalah tak, seperti fa', maksudnya gagap lah. Contohnya alhamdulillah, ada dua alhamdulillah, jadi dua kali tu tak tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, tu tak macam tu. Jadi makruh sebab orang gagap kan, macam mana memang gagap. Sah ikut imam yang gagap tapi makruh. Wala hinin, jadi makruh juga ikut orang yang lahan, orang yang sebut dia kurang tepat ya, bima la yughayyirul makna, tapi tak mengubah makna. Ka dhammiha lillahi, patutnya lillahi tapi dia lillahu, lillahu, tak mengubah makna tu tapi dia lahan lah.
dia ubah bunyi kan. Tapi tak ubah makna, maka makruh. Fa in ghayyara makna, tapi kalau ubah makna fil Fatihati, dalam surah Fatihah dia baca ubah baris sehingga berubah makna, maka tak sah, batal lah solat dia. Ka an'amta jadi an'amtu. An'amta dia lahan, jadi an'amtu dom, ataupun an'amti. Jadi an'amta, ta ni berarti anta. Kalau tu jadi aku kan. An'amtu, tu jadi aku maksudnya. An'amti, ti anti. Anti tu engkau perempuan, awak perempuan. Ta ni engkau, dikau lah Allah Ta'ala kan. Takkan Allah Ta'ala nak kata engkau, kasarnya bunyi. Dikau, akan dikau. Siratal ladzina an'amta, yang telah dikau beri nikmat. Yang telah dikau beri nikmat. Dikau engkau lah. Takkan aku beri nikmat, an'amtu, aku beri nikmat. Atau an'amti, engkau perempuan. Kan berubah makna, batal lah solat dia, kerana batal Fatihahnya. Walam yuhsin Allahina yu'alihinul Fatihata ka ummi fala yasihu iqtida'ul qari' bihi. Kalau orang lahan itu tak boleh sebut dengan tak boleh baca Fatihah dengan betul, tak boleh baca Fatihah dengan betul, maka hukum seperti orang ummi juga, orang yang tak reti baca. Dia baca mentibai aja. Tidak sah ikut, tidak sah orang qari, orang yang boleh baca dengan baik itu ikut orang yang lahan pada baca Fatihah, lahan. Iaitulah orang yang baca Fatihah tu sampai berubah baris dia kan. Berubah makna. Bila berubah baris, berubah makna, berubah sebut huruf, berubah makna kan, ataupun jadi tak ada makna, hilang makna dia. Jadi lahan dan ummi ni samalah hukum dia. Fa in kana lahan fi ghairil Fatihati, jika dia lahan, dia baca tu berubah baris pada selain surah Fatihah, jika dia lahan pada selain surah Fatihah, kajaril lam fi qaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Dia lahan kepada wa rasulihi kan. Dia jarkan, dia baris bawahkan lam pada rasuluhu kepada rasulihi. Maka sah solatnya sebab dia lahan pada bukan Fatihah. Sah solatnya dan sah dia jadi imam, sah ikut dia jadi imam. Annallaha bari, bahawa Allah itu berlepas diri daripada minal musyrikin, orang musyrikin, wa rasulihi. Kalau sah solatnya dan sah ikut imam dia dengan orang yang tadi lahan tadi tu, sebab itu bukan pada Fatihah. Haitsu kana ajizan ani ta'allumi, sekira-kira dia tak mampu nak belajar. Okey, dia bukan sengaja kan, sebab dia tak tahu benda tu salah kan. Atau jahilan, atau dia tak tahu bitahrim, dia tak tahu itu haram. Dia tahu yang betulnya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, dia tahu itu yang betul, tapi dia baca tersalah. Dia main terus saja. Sebab dia tak tahu haram diubah baris tu. Sebab kalau ubah baris tu, dia akan berubah makna kan. Kalau dikata annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi, jadi makna tu jadi syirik kan. Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan kepada rasulnya. Tu kan syirik tu. Kalau yang betulnya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, Allah dan rasulnya berlepas diri kepada orang musyrikin. Ataupun nasyan kaunuhu fi salah, dia terlupa yang dia tu dalam solat, dia dibaca main-main.
Jadi sah solat tu, tapi haram lah. Au anna zalika lahan, ataupun dia memang lahan. Dia kalau warasuluh tu dia lahan, dia tak boleh. Warasuluh tu dia akan warasulih juga, bunyi dia jadi begitu dia, sebab dia lahan kan. Jadi apa pun keadaannya, sebab dia bukan kesalahan pada Fatihah, maka sah solatnya. Lakin qudwah bihi makruh, lebih baik tak ikut sebab makruh kan, sebab dia baca dia punya tu surah tu bacaannya salah hingga ubah makna. Ammal qadir al-alim al-amid fala tasihhu salatuhu. Adapun orang yang mampu untuk belajar dan sengaja dia ubah-ubah sebutan tu, maka tak sah solatnya. Wala qudwah bihi, tak sah ikut dia jadi imam lil alim bihalihi, sebab dia tahu keadaan dia tu. Dia tahu dia tu baca salah, tapi saja, terutama macam tadi tu kan, anallahu bari'un minal musyrikin wa rasuluh, saja dia rasuluh jadi rasulih, tu membawa kepada syirik, confirm lah haram dan tak sah dia jadi imam kalau dia sengaja. Okey, wa kal fatihati fi ma dzukir badaluha, dan pada bacaan Fatihah seperti yang dah dibahaskan di atas itu, jadi samalah hukum kalau dia tak hafal Fatihah, jadi dia kena baca ganti kepada Fatihah, apa-apa je lah. Jadi kalau dia sebut tu kerana sebut tak betul, kerana lahan atau kerana gagap, maka makruh dia jadi imam. Tapi kalau sampai mengubah makna, maka batal lah kan. Mengubah makna batal. Tapi kalau sengaja, samalah hukum macam baca Fatihah juga. Sebab dia tak hafal Fatihah, dia baca ganti kepada Fatihah, maka kalau sengaja ubah-ubah makna, ubah-ubah sebutan hingga ubah makna, maka batal solat dia, tak boleh dia jadi imam. Siapa ikut dia jadi imam pun batal. Walau bana imamuhu ba'da iqtidaihi bihi kafiran, kalaulah ternyata selepas makmum tu ikut imam, rupa imam tu kafir, walau mukhfiyan kufruhu, sekalipun dia sembunyikan kekafirannya, kazindiqin, seperti orang zindiq, dia mengaku Islam tapi sebenarnya dia kafir, dia tahu dia tu kafir kan. Dulu banyak tu orang menyamar jadi orang Islam, malah jadi imam besar lagi, syekh tarikat pun ada, hafal Quran, tapi dia kafir sebab dia nak sesatkan orang Islam. Dulu banyak berlaku. Jadi wajibat al-i'adah, wajib orang yang ikut dia tu tadi, makmum yang ikut imam kafir tadi tu, qada balik solat dia, li taqsirihi bi tarkib al-bahthi anhu, sebab kecuaian dia untuk mengkaji, untuk tidak mengkaji latar belakang imam itu, dia main ikut aja. Naam, ya, ada kecuali. Laulam yubayyin kufruhu, kalau tak jelas dia tu kafir ke tak kafir, illa biqaulihi, melainkan laulam yabni kufruhu, jika tak dapat dipastikan dia tu kafir, melainkan hanya dengan perkataan dia aja. Orang dengar dia punya kata-kata tu macam orang kafir kan, tapi tak pasti lagi, tak dapat dipastikan dia tu kafir tidak. Waqad aslama qabla al-iqtida' bihi, sebelum dia ikut orang tu jadi imam, orang tu dah Islam dah kan, dah Islam dah. Jadi dalam keadaan ni dikecualikan lah, boleh ikut orang macam tadi tu. Cumanya
Kalau perkataan orang tu ada mengeluarkan perkataan yang kufur, makruh lah ikut orang tu kan. Sebab dia punya kata-kata tu boleh membawa kepada syirik, makruh ikut orang tu. Yang penting orang tu Islam kan. Tapi kalau orang tu faqala ba'dal faragh, selepas selesai solat, jadi orang tu jadi imam, dia kata lam akun aslamtu haqiqatan, dia kata au aslamtu summa irtadadtu. Jadi kalau orang tu lepas selesai solat, dia pun kata lam akun aslamtu haqiqatan, sebenarnya dia kata aku bukan Islam betul pun, aku Islam pura-pura je, dia kata kan. Kita dah ikut dia jadi imam tadi tu. Macam mana tu? Ataupun dia kata aslam tu sumartadat tu, aku dah Islam tapi aku murtad balik, dia kata. Itu lepas dia bagi salam. Adakah kena qada balik solat kita ataupun kena solat semula? Jawapannya lam tajib al-i'adah, tak wajib solat semula. Mengapa? Li'annahu kafirun bidzalika, sebab dia menjadi kafir selepas dia ucapkan kata-kata dia tu selepas salam. Yang solat dia tadi tu kira sah lah. Fala yuqbal khabaruhu, maka kata-kata dia tu, dia kata aku sebenarnya Islam pura-pura, maka kata-kata dia tu tak boleh dipakai. Kan, yang sebelum dia kata yang sebelum tu tak boleh pakai. Dia akan menjadi kafir selepas dia ucapkan begitu saja. Jadi kalau dia nak Islam balik, dia kena syahadah balik lah. La in bana dha hadasin walau hadasan akbara au dha najasatin khafiyatin fi saubihi au badanihi fala tajib al-i'adah. La artinya tidak wajib solat semula. Makmum tu tak wajib solat semula in bana dha hadasin, jika ternyata imam itu berhadas besar, berhadas sekalipun hadas besar, ataupun imam itu bernajis yang tersembunyi pada pakaiannya atau pada badannya, fala tajibu al-i'adatu alal muqtadi, maka tak wajib ulang semula solat kepada makmum tu, tak wajib ulang semula. Kalau ternyata imam tu rupanya berhadas besar, ataupun pakaian tu kena najis kan, jadi makmum tu kira sah lah solatnya. Lintifa'i taksir, kerana makmum tu tidak cuai, tidak lalai kan, cuma dia tak tahu je. Jadi oleh kerana ternafinya faktor kelalaian pada makmum tu, maka sahlah solat dia. Faktor kecuaian untuk mengkaji keadaan imam kan, maka sah solat makmum, tak sah solat imam. Sebab benda tu tersembunyi kan, dia wuduk tak ada wuduk tu mana nampak. Kalau najis tu ada sebesar ujung jarum kena pakaian, siapa boleh nampak kan. Jadi benda tu uzur lah kepada makmum untuk mengetahuinya. Bi khilafi zahirah, az-zahiratun, berbeza kalau benda tu nampak kan, fatajibu fiha al-i'adah, maka wajib bagi makmum tu mengulang balik solat. Contohnya terlonggok tai cecak dekat atas pakaian imam, nampak tu semua orang, maka makmum tu kena solat semula. Dah habis semayang dah, tengok apa ni setempek ada tai burung dekat atas pakaian imam kan, makmum kena solat semula. Nyata nampak tu kan. Kama laubana imamuhu ummiyan, sama hukum seperti kalau imam tu rupanya ummi, baca Fatihah tak betul, Allah, maka makmum kena solat semula. Tadi tu tak berapa jelas kan,
dia main ikut je dia. Nak kalau makmum tu ramai kan, baca imam tu baca tak berapa clear, tiba-tiba habis solat imam tu baca Fatihah, wirid zikir kan sama-sama, imam baca Fatihah salah, sembahyang balik jawabnya, kan. Walau iqtada rajulun bi khunsa fa banal imam rajulan lam yasqut al qada' li adami sihatil qudwah. Kalaulah lelaki menjadi makmum kepada orang pondan khunsa muskil, kan, maka tiba-tiba imam tu disahkan adalah lelaki. Dia memula dia khunsa muskil, pondan dua jantina, kemudian lepas tu disahkan dia sebenarnya lelaki. Lam yasqut al-qada', itu tidak menggugurkan makmum tu kena qada' juga solatnya, walaupun ternyata imam pondan tu ialah lelaki, kena qada' juga, makmum kena qada' juga solat. Dia ada misihatil qudwah, sebab solat dia yang dulu-dulu tu tak sah, walaupun dah disahkan pondan tu dia lelaki, tetap juga solat sebelum tu yang berimamkan kepada pondan dia tadi tu tak sah juga makmumnya. Li adami sahhatil qudwati fi zahiri, tak sah jadi menjadi makmum kepada pondan tadi tu pada zahir, sebab zahirnya nampak orang tu pondan pun. Li taraddudil makmum fi sihhati salatihi andaha, kerana dia masa ikut imam pondan tadi tu, keadaan makmum tu dia taraddud, dia berbelah bahagi kan. Imam pondan tu dia tahu dia orang tu pondan, tapi tak tahu orang tu lelaki perempuan, lelaki perempuan. Maka hukumnya lelaki yang ikut pondan tadi tu tak sah. Pondan tu dua jantina syaratnya, alat kelamin dua-dua hidup. Bila lelaki perempuan hukumkan perempuan, maka tak sah solatnya ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, syarat menjadi makmum yang ketiga ialah istima'ul imam wal makmum bi makan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.